Ramai orang menyangka dia akan menjadi sesuatu yang bukan lagi tempat ulama-ulama datang untuk mengajar. Tetapi Allah kata, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Aku sendiri akan menyempurnakan cahaya aku. Walaupun satu dunia datang nak padamkan cahaya Islam ni, dah aku sendiri akan sempurnakan cahaya itu. Sebab itu, kita orang Islam kena berkeyakinan begitu. Kewajipan kita ialah bekerja untuk Islam. Kemenangan itu milik Allah. Kekalahan itu juga milik Allah. Sebab itu kita hanya disuruh untuk berjihad. Bekerja untuk Islam. Hadis yang kita nak bincang ini, salah satu daripada hadis yang boleh menaikkan semangat pejuang-pejuang agama di akhir zaman, walau bagaimanapun keadaannya mereka ditekan. Ya. Nabi kata dalam hadis ini, Islam itu bermula dengan sedikit. Dan di akhir zaman nanti dia akan jadi sedikit juga. Dia akan jadi dagang, dia akan jadi pelik, dia akan jadi asing. Dalam hadis ini Nabi nak beritahu kita bahawa wahai pejuang-pejuang Islam di akhir zaman, jangan sedih sebab apa yang kamu lalui itu kami telah lalui dulu. Sebab tu dia kata, dulu Islam tu dagang, akan datang pun akan dagang. Maknanya apa yang kamu lalui itu kami dah lalui dulu dah. Sebab itu ada ketika beberapa orang sahabat Nabi datang berjumpa dengan Nabi SAW, ya, mereka berkata, ya Rasulullah, mata Nasrullah, bila nak datang pertolongan Allah ni? Tak menang-menang ni, orang kita seorang-seorang mati, seorang-seorang terbunuh, seorang-seorang dibunuh. Nabi dengan sinis menjawab, ya, zaman dulu-dulu orang-orang yang berjuang Islam ini ada di kalangan mereka yang disikat badan mereka dengan sikat-sikat besi sehingga bercerai daging dari tulang. Zaman dulu ada orang yang dibunuh, ditetak, dicincang, tapi mereka tidak pernah berpaling daripada perjuangan Allah. Mereka tetap bersangka baik kepada Allah. Jadi Nabi nak beritahu kita, apa yang kita rasai ini orang dulu-dulu dah rasa dah. Ya. Tuan-tuan rasai surau tuan-tuan kena kunci. Nabi bukan saja kena kunci, kena halau daripada negeri dia. Tuan-tuan masih terkunci surau saja, belum kena halau lagi. Surau lain pun banyak lagi. Nabi berdepan dengan suasana yang lebih hebat. Ada di kalangan kita yang ditangkap kerana nak berjuang Islam. Nabi kata, sama jugalah dengan kami. Tapi ada di kalangan kami bukan saja ditangkap, tetapi dibunuh selepas ditangkap. Dalam hadis ini Nabi nak sedarkan kita supaya kita dapat rasakan bahawa penderitaan yang dialami kerana nak tengok Islam itu menang, penderitaan itu bukan saja kita rasai, telah dirasai oleh orang-orang dahulu kala. Paling tidak dia akan menguatkan sedikit semangat kita untuk terus berjuang. Sebab kita tengok perancangan musuh ni tuan-tuan, cukup kuat. Dia nak merendahkan himmah ataupun nak merendahkan semangat umat Islam ni cukup banyak. Bermula dengan lapangan sukannya. Bila kita tengok main bola, Manchester datang dekat sini, Real Madrid datang kat sini. Sian orang Islam terkejar-kejar bola tu. Akhir sekali kalah. Masuk Olimpik kalah. Ya. Masuk Piala Dunia kalah. Yang menang mesti negara-negara bukan Islam. Cuba tengok baru-baru ni, apabila lelaki terpantas di dunia, siapa nama? Usain Bolton, apa namanya tu? Ha? Namanya Usain. Bila Usain ini ditabalkan menjadi orang terpantas di dunia, heboh satu dunia, dia ni orang Islam. Apa misioneri barat buat?
Cepat-cepat mereka mencari keturunan Usin ni. Siapa sebenarnya? Akhirnya didapati bahawa dia ni seorang Kristian. Dengan segera maklumat disebarkan bahawa dia bukan orang Islam. Sebab apa? Supaya orang Islam ni sentiasa terasa bahawa kita ni kecil sangat. Kalau dengan Barat ni janganlah nak lawan. Umat Islam yang berjuang di Bosnia bukan tak menang, tetapi tak pernah dikhabarkan pun. Sewaktu tentera Israel datang menyerang Palestin, peperangan yang terakhir, bukan umat Islam kalah. Peperangan itu ditamatkan kerana apa? Kerana tentera-tentera Hamas telah berjaya menyampaikan peluru-peluru berpandu mereka sampai ke Tel Aviv. Kalau sebelum itu peluru berpandu mereka hanya sampai di tepi-tepi kampung. Sekarang ini ketika peperangan itu berlaku, Hamas melepaskan peluru berpandu mereka sampai ke Tel Aviv. Berapa ramai Yahudi yang terbunuh. Cepat-cepat mereka isytiharkan peperangan berakhir. Adakah ini diberitahu pada dunia? Tidak. Inilah supaya umat Islam melihat bahawa kita ni memang lemah. Israel memang kuat, Amerika memang kuat. Kalau Amerika itu kuat, mereka tak minta pertolongan daripada tentera-tentera Malaysia ketika mereka terkepung di Mogadishu. Tapi benda ini tidak diberitahu kepada dunia. Supaya dunia Islam melihat bahawa orang Islam ni lemah. Inilah yang Nabi larang kita. Nabi ni tuan-tuan, dia tak benarkan langsung ada tercetusnya rasa lemah dalam hati. Cuba tuan-tuan tengok dalam peperangan Uhud. Dalam perang Uhud, orang Islam tewas. Betul. Sesi pertama orang Islam menang. Oleh kerana sibuk kumpul harta, datang tentera kufar dari belakang serang mereka. Habis tentera Islam kalah. Nabi sendiri patah gigi dia. Abu Sufyan datang dengan megahnya berkata, nanti kita jumpa lagi. Ketika itu mereka pulang ke Mekah, membawa kemenangan, dan mereka nak cerita pada dunia bahawa Muhammad telah kalah. Nabi tak izinkan benda itu berlaku, sebab takut nanti timbul rasa kecil diri dalam hati para sahabat. Ketika Abu Sufyan balik ke kota Mekah, belum sempat mereka sampai ke kota Mekah, Nabi mengarahkan para sahabat untuk menyerang kali yang seterusnya. Walaupun ketika itu para sahabat luka-luka, badan mereka berdarah, lemah, letih, longlai, Nabi kata, kita jangan balik ke Madinah. Sekarang ini kita kejar Abu Sufyan sampai dapat. Mengapa Nabi buat begitu? Supaya orang Islam nampak mereka sentiasa kuat. Rasulullah pun datang dengan tentera mereka, disusunkan tentera itu panjang, dan diarahkan supaya kuda dipandu dengan laju. Bila kuda dipandu dengan laju, maka debu pun naik dengan begitu banyak di padang pasir. Abu Sufyan yang baru 10 minit meraihkan kemenangan melihat Nabi datang balik menyerang mereka. Ketika itu Abu Sufyan lari lintang pukang ke Mekah dan tak jadi nak buat press conference. Ini dia Nabi. Kalau tuan-tuan lihat dalam peristiwa Umratul Qadha, dalam peristiwa Umratul Qadha, Nabi datang, tujuan dia adalah untuk menunjuk kekuatan. Sebab itu dia dipanggil Umratul Qadha, Umrah Qadha. Maksud Qadha di situ bukan Qadha haji yang tak boleh buat, bukan. Bukan perkataan Qadha itu maknanya Qadha macam kita Qadha semayang, bukan. Qadha itu artinya datang untuk menunjuk. Nanti balik, cuba tuan-tuan baca peristiwa Umratul Qadha. Bagaimana Nabi datang saja nak tunjuk kekuatan. Dia datang kat situ, kali pertama datang, Abu Sufyan kata, Muhammad kamu balik, tak boleh datang umrah kat sini. Tahun depan boleh datang. Tahun depan Nabi datang. Ketika itu dia datang bersama dengan tentera-tentera berjumlah dalam 10,000 orang, dalam 30,000 orang. Nabi arahkan para sahabat bawa senjata untuk pergi perang. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah ini nak buat umrah? Betul, tapi bawa juga senjata kita.
Bila mereka sampai depan Masjidil Haram, Abu Sufyan melihat para sahabat di tangan mereka senjata untuk berperang. Lalu ditanya, kamu datang nak perang ke nak umrah? Kami datang nak umrah, habis senjata ni saja je bawa. Nabi memerintahkan para sahabat letakkan senjata di luar Masjidil Haram dan dikawal senjata itu oleh 50 orang askar Islam. Ketika itu orang-orang musyrikin Mekah melihat senjata umat Islam cukup ramai. 10,000, 30,000 orang tentera dengan senjata mereka. Akhirnya mereka masuk ke dalam. Baru saja masuk ke dalam separuh jalan, tiba-tiba Abdullah bin Abi Rawahah. Ketika itu dia menarik kuda Rasulullah. Dia menyampaikan satu syair. Syair itu cukup bahaya. Kalau zaman kita ni boleh kena ISA syair itu kalau dibaca. Antara maksud syair itu ialah, wahai orang-orang Mekah, siapa di kalangan kamu yang nak jadi isterinya janda, sila datang. Kami memang datang untuk menjadikan anak-anak di sini yatim piatu. Syair itu dibiarkan oleh Nabi. Padahal syair itu bahaya tu. Boleh kena dakwa tu. Dakwaan untuk membunuh tu. Tapi Nabi biarkan, lantak dia. Biar orang musyrikin dengar. Ini hebat ni. Ketika mereka masuk ke dalam, Nabi turun dari kuda. Ketika mereka nak tawaf, terdengar di telinga Nabi, orang-orang musyrikin kata, ni orang-orang Islam ni dah lemah ni. Datang dari Madinah ke Mekah, bukan kuat sangat tu. Nabi kata, wahai para sahabat, jangan kita tawaf sebelum kita buka sebelah kanan badan kita. Itu yang kita ada irbak, membuka sebelah kanan kain ihram. Nabi perintah sahabat, buka sekarang, tunjukkan dada-dada kita yang sasa. Memang para sahabat dada-dadanya memang sasa. Perutnya kimpis, dadanya ke depan. Bukan macam kita, perut ke depan, dada kimpis. Bila irbak tu buruk nampaknya, betul tak? Dengan perut borainya. Para sahabat cantik badan mereka. Dadanya sasa. Pahlawan-pahlawan mereka. Nabi kata, tunjukkan dada kita. Para sahabat membuka. Tunjuk kekuatan. Dan Nabi kata, 3 pusingan yang pertama jangan berjalan, kita berlari-lari anak. Tunjuk pada mereka bahawa kita ada kekuatan. Para sahabat tawaf, 3 pusingan berlari anak. Musyrikin tengok, oi kuat lagi orang Islam ni. Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunaikan umrah, visa yang diberi oleh Abu Sufyan hanya 3 hari saja. Tak boleh lebih. Apabila tempoh dah tamat, Rasulullah pandai. Dia jumpa dengan Abbas bin Abdul Muttalib. Lalu dia berkata, wahai Abbas, aku dengar isteri kamu daripada Bani Tamim. Benar, benar ya Rasulullah. Aku ada dekat sini 3 hari. Tolong cari seorang perempuan Bani Tamim, aku nak kahwin. Ini kehebatan Nabi, sambil-sambil buat umrah, sambil-sambil cari isteri. Bukan macam kita cari gelang Mekah. Nabi kata apa? Abbas, aku dengar isteri kamu daripada Bani Tamim. Ya, ya Rasulullah. Carikan aku seorang wanita daripada Bani Tamim. Sepanjang 3 hari ini, aku nak kahwin dengan dia. Para ulama dalam mengulas hadis ini, mengapa nak dia minta perempuan Bani Tamim? Sebab perempuan Bani Tamim di kalangan mereka ialah pahlawan-pahlawan di kota Mekah. Makna kalau gangster, kaki pukul, ya, bonzer-bonzer di Mekah daripada Bani Tamim. Sengaja Nabi nak ambil perempuan daripada Bani Tamim kerana perempuan itu tentu abangnya salah seorang daripada bonzer tu. Abbas kata, don't worry ya Rasulullah. Mudah aja. Dia cari, ya Rasulullah, jumpa dah. Ya, dapatlah seorang daripada Bani Tamim nama Maimunah. Nabi kata kita buat kenduri kat sini. Masa nak buat kenduri tu tuan-tuan, visa dah habis. Abu Sufyan hantar orang dia. Ya Muhammad, waktu dah habis, sila keluar daripada kota Mekah. Nabi kata, aku datang sini bawa 50 ekor unta.
untuk disembelih dan untuk diagihkan kepada fakir miskin kat sini. Datanglah kenduri kami. Abu Sufyan halau mereka keluar. Nabi kata, datanglah kenduri kami. Aku ada majlis walimah kahwin dengan Maimunah. Siapa Maimunah? Seorang perempuan daripada Bani Tamim. Siapa abang dia? Abang dia kamu pun tahu. Ya, geng 03, 04 semua abang dia. Abu Sufyan tengok, Allahu Akbar, nak usik macam mana Muhammad? Abang ipar dia semua geng Bani Tamim. Ketika itu Nabi perintahkan sahabat potong unta, 50 ekor unta di kota Mekah. Mengapa Nabi suruh 50? Biar nampak Islam ini banyak duit. Musyrikin pun tengok, Allahu Akbar, banyaknya duit mereka, kayanya. Masa walimah itu majlis dibuat besar-besaran. Para sahabat makan, panggil fakir miskin. Abu Sufyan tengok meleleh. Nabi ajak, "Pian, mainlah makan sekali." "Tak nak aku." Abu Sufyan menolak untuk hadir ke majlis walimah tersebut. Sebab apa? Sebab rasa dia diperbudak-budakkan. Nabi nak test, tengok adakah kekuatan dia ditakuti oleh Quraisy. Nabi kata, "Abu Sufyan, aku balik dulu, tapi isteri aku Maimunah aku tinggal kat Mekah ni. Dan aku tugaskan seorang sahabat aku untuk jaga dia. Nanti dia balik ke Mekah, ke Madinah, nanti akan dijaga oleh sahabat aku." 2-3 hari sahabat Nabi duduk seorang-seorang kat kota Mekah. Tak ada seorang Quraisy pun berani usik sahabat Rasulullah. Padahal dulu, kalau dengar orang Islam aja, mereka cubit, mereka tempeling, mereka tumbuk. Selepas peristiwa tersebut, selepas peristiwa Umratul Qadha, Nabi tinggalkan seorang saja sahabat dia di kota Mekah. Tak ada seorang Quraisy pun berani usik sahabat Rasulullah. Daripada peristiwa Umratul Qadha ini kita dapat belajar bagaimana Nabi mengajar kita supaya sentiasa beri motivasi biar orang Islam rasa kita kuat. Jangan rendah diri. Ya. Jangan rasa kita lemah. Kita kena sentiasa optimis bahawa kemenangan Islam itu akan tetap diberi oleh Allah. Jadi hadis yang kita nak baca ini hadis-hadis yang menjurus ke arah itu. Biar kita rasa, ya Allah, memang sakit, ya Allah kena cubit. Memang sakit, ya Allah kena belantan. Memang sakit, ya Allah kena gas. Sakit, ya Allah. Tapi aku kuat, ya Allah. Sebab apa? Sebab ni hadis ni kata, fatuba lil ghuraba. Syurgalah untuk orang-orang yang kena gas. Syurgalah untuk orang-orang yang kena belantan. Sebab di akhir zaman ini yang kena gas, yang kena belantan, siapa dia? Bukankah golongan yang sedikit? Sebab itu saya suka terjemah hadis ini, fatuba lil ghuraba, syurgalah untuk orang-orang yang bersama dengan kumpulan yang sedikit. Sebab itu tuan-tuan, jangan berganjak daripada menghadiri kuliah-kuliah agama seperti ini. Jangan berganjak untuk terus menyokong perjuangan Islam. Walaupun kita nampak sikit kita ni. Ya. Kita ni sebenarnya sedikit tuan-tuan. Tuan-tuan duduk sini nampak ramai kan? Sebab Allah, kita punya luas suara pun berapa besar je. Banding tuan-tuan dengan stadium masa orang buat konsert, mana ramai? Di kala itu kita akan faham hadis ni, memang kita ni sedikit. Tapi Nabi kata apa? Fatuba lil ghuraba, berbahagialah, syurgalah untuk orang yang terus kekal bersama dengan ghuraba walaupun apa terjadi. Jadi bila hadis ini akan menyebabkan kita ni rasa, tak mau keluar lah. Tak maulah keluar. Saya nak tetap juga dengan kumpulan ini. Jomlah, kalau kau terus dengan kumpulan ni, susah kau nanti. Nak dapat tender pun susah. Yo, nak cari rezeki pun susah. Ni anak 3 orang nak masuk universiti ni. Rumah 3 tu, isteri 3, semua nak kena bayar tu. Cari pasal. Kita terus. Baik. Mari kita baca hadis ni. Jadi tuan-tuan, dalam hadis ni kita dah faham dah bahawa walaupun kita terseksa, sakit, pedih, Nabi kata fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang yang sedikit itu. Namun begitu tuan-tuan, untuk masuk kumpulan ghuraba ini, dia ada sifat-sifat dia. Jangan kita masuk kumpulan yang sedikit tapi sifat-sifat mereka tu tak ada.
Ya, kita masuk kumpulan Islam. Tapi sayang, akhlak kita tidak seiring dengan apa yang Nabi sebut ciri-ciri kumpulan ghuraba ini. Saya nak bacakan dalam kitab ini, dibawakan hadis-hadis Nabi menceritakan apakah ciri-ciri kumpulan ghuraba ini, sehingga Nabi kata mereka ini Allah akan bagi syurga buat mereka. Ya. Baik. Wa min huliyati haula'il ghuraba'in nazai wa ma qila fihim. Ya. Setengah daripada perhiasan-perhiasan kumpulan ghuraba itu, yang ganjil itu, maka dikatakan pada mereka, yang pertama sekali ciri-ciri mereka itu qalilun, mereka itu sedikit bilangannya. Ya, sedikit bilangannya. Sahabat pernah bertanya kepada Nabi, "Qila wa manil ghuraba?" Siapakah ghuraba itu ya Rasulullah? Nabi kata, "Nasun solihuna." Mereka ialah orang-orang yang soleh. Qalilun fi nasin su'in kathirin man ya'sihim akthar mimman yuti'ihim. Ya. Mereka itu ialah orang-orang yang soleh. Ramai orang yang tak suka kepada mereka, sedikit orang yang suka kepada mereka. Ramai orang yang menentang mereka, sedikit orang yang mengikut mereka. Ini ciri dia. Jadi bila kita faham ciri ini tuan-tuan, kita kena sedar. Kalau kita buat ceramah macam ni sikit dia datang, ini ciri dia lah tu. Dia dah tu. Ya, tapi tidak bermakna kita kekalkan dengan sedikit, ya tu. Kita berusaha untuk dapatkan seberapa banyak orang-orang yang duduk dalam perjuangan Islam ini. Tetapi kalaulah kesukaran mendapatnya, memang itulah cirinya. Karena kita kena ingat, dalam perjuangan Islam ini, bukan sedikit dan banyak itu yang menjadi penentu kepada kemenangan. Hatta kalau perlawanan antara Islam dengan musuhnya secara pilihan raya demokrasi, bukan sedikit atau ramai penentu kemenangannya. Tengok baru-baru ini golongan Islam ramai, golongan yang tak suka sedikit, tapi menang juga dia orang. Dia buat cara menipu. Nampak tu? Ramai dah baru ni, tapi dia menipu, menang juga dia. Bukan sedikit, bukan ramai penentunya, tetapi penentuannya terletak pada ketakwaan kita kepada Allah. Kan Allah Ta'ala dah ingatkan kita, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Berapa ramaikah kumpulan yang sedikit berjaya mengalahkan kumpulan yang banyak dengan izin Allah. Dalam peperangan Mu'tah, ketika Abdullah bin Abi Rawahah, Ja'far At-Tayyar, ya, Zaid bin Thabit memimpin 1000 orang tentera Islam pergi ke medan Mu'tah, berdepan dengan 3000 orang tentera musyrikin. Bila ditanya, wahai Abi Rawahah, macam mana ni? Tentera mereka ramai, kita sedikit. Apa kata Abdullah bin Abi Rawahah? Wallahi, demi Allah, la nuqatiluhum bi adadina, walakin nuqatiluhum bi aqidatina. Kita bukan memerangi mereka dengan jumlah kita, tetapi kita memerangi mereka dengan akidah kita. Ini mesti difahami. Tabiat perjuangan Islam mesti dipahami begitu. Sebab ini perjuangan Islam milik Allah. Dia bukan milik manusia. Kalaulah perjuangan Islam ini milik manusia, saya lihat umat Islam tak mungkin boleh menang. Kalau perjuangan Islam ini milik manusia, kemenangannya ditentukan oleh manusia, umat Islam tak mungkin boleh menang dari dulu sampai sekarang. Perang Badar, tak mungkin Islam boleh menang. 1000 lawan 300. Tapi dalam peperangan Badar, perjuangan Islam itu dimiliki oleh Allah. Allah nak bagi menang, menang walaupun orang Islam sedikit. Dalam peperangan Zallaqah yang selalu saya cerita pada tuan-tuan, orang Islam jumlahnya 30,000, orang musyrikin Kristian jumlahnya 100,000.
Kalau perjuangan ini dimiliki oleh manusia, takkan mungkin 30.000 boleh kalahkan 100.000. Dalam peperangan Zalaqah, orang Kristian 100.000, Islam 30.000, orang Kristian kalah. Yang boleh balik ke rumah mereka dengan selamat hanya 7 orang sahaja. Kalaulah perjuangan itu dimiliki oleh manusia, tak mungkin orang Islam boleh menang kat situ. Jadi perjuangan Islam ini milik Allah. Kemenangannya dari Allah. Sebab itu janganlah bila Islam itu menang, itu saya punya kerja lah tu. Itu kami punya kebijaksanaan Allah dalam mengatur strategi. Ia mengatur itu penting, tetapi kemenangan itu milik Allah. Perjuangan ini dimiliki oleh Allah, bukan kita. Berbeza tuan-tuan antara perjuangan Islam dengan perjuangan yang tidak Islam. Sebab itu kita tidak menipu. Bagi kita, kemenangan itu datang dari Allah. Kita kena jaga hubungan dengan Allah. Bila kita menipu, maka Allah akan jauh dari kita. Ya, baik. Jadi kumpulan ini, cirinya yang pertama, mereka itu sedikit sahaja. Sedikit pun tak apa, Allah boleh beri kemenangan insya-Allah. Kadang-kadang dengan seorang kalah orang-orang yang jahat ini. Dengan seorang aja Allah boleh buat. Ya, ini semua kuasa Allah. Kewajipan kita hanya menggerakkan perjuangan ini. Nanti Allah akan berikan markah dan kemenangannya. Baik, sifat yang kedua. Mereka itu ialah orang yang melakukan pembaikan dan pemulihan ketika orang lain melakukan kerosakan. Nabi pernah ditanya, siapakah ghuraba itu? Nabi kata, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min ba'di min sunnati. Mereka ialah orang-orang yang membaiki perkara yang telah manusia rosakkan selepas aku daripada sunnah aku. Nabi SAW datang, dia dah ajar kita ajaran Islam. Terang benderang macam matahari. Datang pengganas-pengganas ini, perompak-perompak ini, penjenayah-penjenayah ini, rosakkan habis agama. Tuan-tuan tak perasan? Kumpulan-kumpulan nasionalis, kumpulan-kumpulan kebangsaan, bagaimana mereka merosakkan agama. Habis rosak agama. Saya ingat lagi, masa saya berada di sekolah rendah dan sekolah menengah dulu. Ya, belajar agama seminggu 2 kali je. Bila kita belajar sejarah, saya ingat lagi buku Ji Tambi Rajah yang tulis buku sejarah yang saya baca tu. Ada lagi buku tu. Masa tu kita belajar tokoh-tokoh dunia. Bermula dengan Stanford Raffles, belajar. Ya, kita belajar George Washington, Florence Nightingale. Semua tu muka surat pertama. Bila muka surat pertama, bulan Januari baca. Masa tu cikgu pun tengah semangat, budak pun tengah semangat. Tiba tang Nabi Muhammad, ujung aja tu. Kadang-kadang cikgu masuk pun sekadar nak habiskan silibus supaya masuk dalam peperiksaan. Bila bab Nabi Muhammad, ujung sekali Ji Tambi Rajah letak. Nampak? Kan rosak agama tu. Tadi saya berjalan dengan kawan-kawan dari Syria. Mereka menceritakan bagaimana Syiah di Syria merosakkan Islam. Sebelum peperangan berlaku, bagaimana mereka rosakkan pemikiran orang-orang Syria. Sebab itu tak heran tentera-tentera Bashar Assad ini bukan saja di kalangan orang Syiah, tetapi ada juga di kalangan ahli sunnah, tetapi ahli sunnah yang telah dirosakkan fikirannya. 50 tahun Hizbul Ba'as rosakkan agama. Saya pernah duduk di sana dan saya lihat. Kita lihat bagaimana mereka masukkan pelajaran agama ni seminggu sekali je belajar. Yang lebih ada pelajaran civic. Civic itu habis dibawa kata-kata Hafiz Al-Assad. Hafiz Al-Assad kata begini.
Bashar al-Assad kata begini, yang dipelajari semua kata-kata mereka yang jauh menyimpang daripada agama. Maka terbentuklah apa yang disebut sebagai Talai'ul Ba'ath, pucuk-pucuk Ba'ath, yang hari ini menjadi penyokong kuat kepada tentera-tentera mereka. Padahal mereka itu ahli sunnah. Macam mana orang ahli sunnah boleh membunuh ahli sunnah yang lain? Tidak heran kerana mereka ingin merosakkan agama. Kumpulan ghuraba ini, ketika orang lain merosakkan agama, merosakkan sunnah Nabi, mereka bangun membetulkan segala kerosakan yang ada. Kita tengok di Malaysia 20 tahun dulu, bukan mudah untuk kita menyebut perkara politik dalam masjid. Sebab zaman itu orang menyangka bahawa Islam itu tempatnya di masjid, politik itu letaknya di parlimen. Ketika itu orang menyebut politik suku, agama suku, ini realiti 20 tahun yang lalu. Mengapa benda ini berlaku? Kerana fahaman-fahaman asing yang diserapkan ke dalam diri umat Islam. Fahaman ini bermula dengan fahaman Kristian. Kristian memang macam tu. Selepas revolusi yang berlaku di Eropah, mereka menggulingkan gereja, lalu mereka menetapkan padri-padri duduknya di gereja. Adapun urusan politik jangan masuk campur. Da'ma lil kaisar, da'ma lillah lillah. Biarkan apa politik untuk orang politik, dan agama untuk tok-tok imam, tok padri dekat gereja. Akhirnya politik dan agama diasingkan. Itulah dibawa masuk ke negara kita. Akhirnya tuan-tuan, kita dapat melihat, bila orang melihat tok-tok guru masuk bertanding, orang mula takut. Boleh ke tok guru yang baca doa talqin ni memerintah? Bila ajak, marilah kita menyokong tok-tok guru kita. Kita hantar tok guru kita ke parlimen. Kami tak berani, nanti kalau tok guru jadi wakil rakyat tempat kami, nanti habis elektrik dipadamkan. Sebab zaman Nabi mana ada elektrik, mereka ni mesti nak guna lilin juga. Benda ini mungkin kita ketawa dengar, tapi dia berlaku di tempat kita. Sebab apa? Ada orang yang merosakkan agama. Kita boleh lihat. Tapi alhamdulillah, bangun golongan-golongan muslihun membetulkan balik perkara ini. Alhamdulillah, selepas 20 tahun perjuangan dijalankan, hari ini orang yang dulu kata politik suku, agama suku, dia sudah pun dapat menerima bahawa Islam itu sebahagiannya ialah politik. Politik itu sebahagian daripada Islam. Alhamdulillah. Ya, jadi kumpulan ghuraba ini kerjanya buat pembaikan. Jadi kalau tuan-tuan nak masuk kumpulan ini, bolehlah. Kena buat perkara-perkara pembaikan. Orang lain sebut informasi. Informasi ke? Reformasi. Apa pun lah, ikutlah. Jangan farmasi sudah. Yang penting kita buat pembaikan. Pembaikan dalam erti kata Islam. Bukan pembaikan dalam erti kata pandangan barat. Kita kena ingat, al-hasanu ma hasanathu syariah. Yang baik itu apa yang syariat kata baik. Wal qabihu ma qabbahathu syariah. Yang buruk itu apa yang syariat kata buruk. Jadi pembaikan yang kita nak buat mesti selaras dengan apa yang dipersetujui oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kumpulan ini tuan-tuan nak buat pembaikan ini tak nanti nak jadi ustaz. Nak jadi seorang muslih tak nanti kena jadi tok guru. Semua kita boleh bertindak menjadi muslihun insya-Allah. Saya kenal dengan seorang makcik duduk di Pelabuhan Kelang. Maklumlah, di Pelabuhan Kelang ni orang sibuk angkat kapal, benam kapal, basuh kapal. Ya. Sampai jawatan kuasa dakwah dekat masjid pun tak sempat nak buat kerja. Makcik inilah seorang makcik, seorang perempuan yang kurus kering badannya, suami dah meninggal dunia, ya, duduk di masjid, kerjanya mengatur program-program ceramah di masjid. Dialah yang menghubungi saya. Lagi sehari nak program, telefon. Lagi 2 hari nak program, telefon, ingatkan kita. Naik lemas kita. Bila kita datang tu dia bersyukur. Syukur ustaz datang. Dan dia panggil ustaz lain pula. Masjid itu meriah dengan kuliah. Kerana jemputan seorang perempuan saja tuan-tuan. Walaupun dia seorang perempuan, dia bekerja menjadi muslih.
Itu bidang dia. Dia boleh terjun di bidang itu. Saya kenal dengan seorang pemandu taksi. Dia nak jadi kumpulan ghuraba juga. Dia nak ceramah tak pandai. Kalau dia ceramah rasanya habis sesat orang. Tapi dia nak jadi kumpulan ghuraba. Ciri kumpulan ghuraba ialah orang yang buat pembaikan ketika orang merosakkan dunia ini. Lalu dia membeli beberapa kaset-kaset ceramah. Bila dia tengok yang tahan taksi dia tu perempuan tak pakai tudung, lekah-lekah dia ambil CD Ustaz Ismail Kamus tentang wajib menutup aurat. Perempuan tu masuk saja terus kena dengar ceramah. Takkan dia nak lari turun. Nampak tuan-tuan? Itulah kerja dia. Dalam taksi dia ada beberapa kaset-kaset ceramah dipasang mengikut penumpang yang naik. Itu kemampuan dia. Tidak nanti nak jadi seorang ustaz untuk buat islah ini. Saya kenal dengan seorang CEO. Bagus dia. Dia menggunakan kedudukan dia itu untuk islah pekerja-pekerja dia. Mewajibkan setiap hari Jumaat, pekerja-pekerja dia kena datang bawa kitab. Tadah kitab depan Tok Guru. Dia dah buat program tu lama dah. Dekat 15 tahun. Dah beberapa buah kitab dapat dia khatamkan. Padahal mereka ni ahli-ahli korporat. Di syarikat korporat boleh khatam kitab. Di masjid belum tentu lagi. Tapi oleh kerana CEO-nya nak jadi ahli kumpulan ghuraba, buat pembaikan. Jadi jangan kita seronok, oh saya ni dah termasuk kumpulan ni, apa pembaikan yang kita dah buat? Paling tidak kepada keluarga kita. Paling tidak kepada diri kita. Saya kenal beberapa orang cikgu. Dulu isteri saya belajar di Maktab Rendah Sains Mara di Jasin. Sebelum masuk di sana memang rock lah. Memang rock. Ya, orang PJ 20 tahun lepas mana ada sekolah agama. Ya. Shah Alam masa tu kelapa sawit lagi masa tu. Masuk di Maktab Rendah Sains Mara, ustaz ada, ustazah ada. Tetapi yang melatih dia, yang memujuk dia, yang berdakwah kepada dia untuk tukar daripada rockers menjadi seorang muslimah sejati ialah seorang guru senaman. Guru pendidikan jasmani. Pagi-pagi dia suruh angkat tangan, turun tangan, tarik nafas, hembus. Guru inilah yang telah menarik isteri saya sehingga dia meninggalkan dunia yang lalai, akhirnya jadi seorang muslimah yang bagus. Ada pun ustaz dekat situ tak dapat buat. Di Perak, seorang guru geografi berjaya mengislamkan 3 orang gadis Cina, pelajar Cina. Di situ ada ustaz, ada ustazah. Tapi mereka tak masuk Islam di tangan ustaz itu, masuk Islam di tangan seorang cikgu geografi. Padahal dia mengajar tentang angin monsun saja. Dia ada kesediaan untuk membuat islah. Dia inginkan gelaran Fatuba lil Ghuraba. Dia nak masuk kumpulan ini, apa pun dia akan buat. Sebab itu tuan-tuan yang gemar mendengar ceramah ini, kita kena bergerak selangkah ke depan. Jangan jadi orang yang cukup gemar dengar ceramah balik tidur. No point, man. Bukan itu matlamat kita. Tuan-tuan datang ke sini, ibarat kata, orang yang depan rumah dia tu ada beluka. Ada lalang, ada pokok-pokok liar, ular sawu, ular senduk. Segala jenis binatang ada dalam beluka tu. Lalu dia pun tengok, Allah, teruknya keliling rumah aku ni. Dia pun ambil parang asah. Asah parang ni tajam-tajam, bukan depan parang, belakang parang pun dia asah. Licin, tajam dua-dua. Dia pun ambil parang, dah tajam, lalu dia tengok lalang yang tinggi, ular sawa yang banyak. Dia pun ambil parang ni letak bawah katil, dan dia pun tidur lepas tu. Ini orang ni waras ke gila? Sepatutnya parang yang telah diasah itu, lepas tu pergilah keluar, tebas lalang-lalang tu. Supaya ular sawa tak membiak dekat situ.
Supaya lalang itu akhirnya bertukar menjadi padang bola. Anak dia boleh main dekat situ. Tapi tidak. Asah parang tajam-tajam, lepas tu letak bawah katil, tidur. Macam itulah. Kalau kita rajin dengar ceramah, mana ada ceramah, mesti kita ada. Tapi lepas tu balik, tidur. Setahun dia datang masjid seorang, 10 tahun pun seorang-seorang tak datang. Sepatutnya tahun pertama datang seorang, tahun kedua dah boleh tarik 3 orang datang dah. Tahun keempat 5 orang dapat tarik. Tahun kelima 10 orang dia dapat tarik. Ini dia. Tuan-tuan datang dengan ceramah ni untuk asah iman. Bagi tajam. Dengan ilmu, dengan zikrullah, dengan qiyamul, asah tu. Bukan sekadar nak seronok ambil maklumat. Bukan sekadar nak seronok rasa khusyuk dalam ibadat. Bukan itu. Itu namanya bermain-main dengan ibadat. Ibnu Mubarak, dia pergi berjihad. Ada seorang rakan dia beriktikaf depan Masjidil Haram. Dia pun hantar satu surat. Satu surat hantar kepada Ibnu Mubarak yang berada di sepadan sedang berjuang. Marilah beriktikaf di Masjidil Haram ni, seronok. Kita dapat rasai kekhusyukan dalam berzikir menyebut Allah. Ibnu Mubarak kata, sahabat, kamu bukan beribadat, tapi kamu bermain-main dengan ibadat. Jadi tuan-tuan, peminat-peminat ceramah ni, ambil isi ceramah tu besok pergi duduk kedai kopi. Pastikan dalam setahun kita boleh bawa tiap-tiap seorang tarik seorang. Baru orang kata ada manfaat ceramah tu. Kalau tidak nak buat apa? Sama macam kita belajar dekat universiti lah. Ambil maklumat, cukup masa, periksa. Bila periksa, kita muntahkan segala maklumat yang kita dapat tu atas kertas periksa. Lepas tu, dah lah, ambil subjek lain pula. Adakah kita nak jadi macam tu? Jadi tuan-tuan, kalau setiap orang memahami falsafah ini, surau ini bukan banyak ini kedatangannya. Kalau setiap orang memahami falsafah ini, saya yakin dalam masa 5 tahun akan datang, ramai orang akan datang sebab kita tarik. Semua orang sini adalah pendakwah-pendakwah. Para sahabat tuan-tuan dengar ceramah depan Rasulullah, kubur mereka jumpa-jumpa dekat Beijing. Lepas dengar ceramah, kubur mereka jumpa dekat Guangzhou. Kita dengar ceramah dekat Shah Alam, kubur dekat Shah Alam. Sa'ad bin Abil Waqqas dengar ceramah depan Nabi, dengar ceramah, khusyuk dengar. Lepas tu angkat pedang, angkat kuda pergi berdakwah sampai ke Guangzhou. Meninggal kat sana. Pedagang-pedagang Yaman dengar ceramah di pondok-pondok, akhirnya mati di Surabaya. Ada yang mati di Jakarta, ada yang mati di Melaka. Sebab mereka memahami setiap maklumat yang mereka dapat itu ialah tanggungjawab untuk disampaikan. Kita bukan diajar untuk berseronok-seronok dengan maklumat-maklumat baru. Bagus ustaz tu ceramah, banyak maklumat saya dapat malam ni. Lepas tu maklumat tu yang nak guna untuk apa? Tuan-tuan kecewa tak? Kita hantar isteri kita pergi belajar kelas memasak. Itu apa tu, kulinari apa benda apa tu? Ya, bayar mahal itu ya. Bayar gila. Ya. Lepas dia habis dapat sijil, kita nunggulah dia. Paling tidak buatlah itu rebus ubi kayu tu. Ya. Saya pergi baru ni dekat hotel tu, ubi kayu with snow dia kata. Ubi kayu dengan salji. Itu. Saya pun kata kawan saya, orderlah satu. Nak tengok macam mana snow-nya. Rupanya ubi kayu orang kampung kita makan tu, atas tu dia letaknya lah macam margarine sikit, itu warna putih jadi snow. Paling tidak bolehlah kau buat gitu. Aku dah habis duit banyak ni, hantar pergi belajar. Tapi dah, itu bangun tidur pukul 12 tengah hari bangun. Terpaksa kita pergi kedai mamak makan roti canai. Apa? Ini nak buat apa macam tu? Jadi tuan-tuan, kita hadir untuk jadi muslihun, insya-Allah. Sebab itu menjadi kewajipan kepada tuan-tuan untuk menganggotai mana-mana gerakan Islam yang ada sekarang ini.
Sebab kalau kita tidak anggotai, apa sumbangan yang kita nak buat? Nak bergerak seorang-seorang, berani ke? Saya tak berani tuan-tuan. Baru ni saya jumpa mak rempit dekat tol sungai, dekat tol Shah Alam ni, pukul 3 pagi. Saya nak bayar tol pun susah, dia duk angkat motor situ. Isteri saya kata, bang, turunlah bang, cegah kemungkaran. Saya kata, kamu ni tak sayang suami ke? Abang kan ustaz, duk cakap dalam ceramah, cegah kemungkaran. Ni kemungkaran depan mata, cegahlah. Dia kata, abang tak berani sayang. Kan dia ketuk dengan topi keledar tu, mati abang kamu. Kamu tak apalah, duit EPF abang banyak lepas ni kamu dapat. Tak berani tuan-tuan, seorang-seorang siapa berani? Sebab itu kewajipan kita semua kena masuk jemaah Islam. Wajib. Alaikum bil jamaah, kata Nabi. Hendaklah kamu berjemaah. Nah, kita datang masjid, balik masjid. Masuk jemaah mana? Saya jemaah masjid. Tak cukup tu. Mesti masuk. Depan kita sekarang ni banyak jemaah Islam yang ada. Betul tak? Kita ada jemaah Islam Malaysia, JIM. Kita ada ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia. Masuk. Betul. Tapi kalau tuan-tuan nak perjuangan yang ikut sunnah betul-betul, tuan-tuan ikut saya. Masuk PAS. Ini perjuangan ikut sunnah. Alhamdulillah. Ya. Wajib masuk. Bukan main-main tuan-tuan. Ya Allah. Ya. Kan Nabi buat perumpamaan kan, kambing yang seko-seko kalau jalan dekat padang pasir, usahkan bapak serigala, baby serigala pun boleh bunuh dia. Dah kambing tulang lembut. Faham, kambing bukan ada kuku untuk mencakar. Dia bukan ada taring untuk menggigit. Kalau dia seko-seko dia kat padang pasir, baby serigala pun boleh bunuh dia. Tapi kalau kambing semuanya bersatu, walaupun kaki dia tidak ada kuku mencakar, tetapi serigala takut nak dekat. Akhir zaman ni tuan-tuan, serigala-serigala sekeliling kita ni bukan saja ada kuku, dia ada kuku tambahan lagi. Sanggup kita jadi kambing, meletakkan kita punya tengkuk untuk dibaham oleh serigala ni. Kita duduk seorang-seorang. Memang yang duduk seorang-seorang ni tuan-tuan, habis hari ni. Mari tuan-tuan. Saya tak bawa borang, lagi sekali saya bawa insya-Allah. Kena. Jangan dengar ceramah aja. Ustaz Azai terus datang, pergi. Ya tu. Siapa datang, pergi. Bagus. Tapi lepas tu ilmu yang dapat tu nak buat apa? Ya. Jadi jadilah kumpulan muslihun yang disebut dalam hadis ni. Nabi kata apa? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah itu ghuraba? Alladzina yuslihuna ma afsadan nas min ba'di min sunnati. Mereka itu ialah orang yang membuat pembaikan terhadap kerosakan-kerosakan yang dibuat oleh manusia terhadap sunnah-sunnah aku. Baik. Itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, mereka itu sangat berkasih sayang kepada sesama manusia. Yatahabbuna bi ruhillah. Mereka itu berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang ketiga. Yang ini tuan-tuan perlu dijaga. Kadang-kadang kita ni dah masuk kumpulan ghuraba, bagus. Dah masuk jemaah Islam, tetapi bermusuh dengan ramai orang. Betul. Ini bukan orang kita, ini bukan orang kita. Tak boleh macam tu. Sebab sifatnya ialah berkasih sayang. Kita hamparkan kasih sayang kepada semua manusia. Lihat mereka sebagai orang sakit. Memang depan kita ni ramai orang jahil tuan-tuan. Ya Allah, kadang-kadang sakit hati kita tengoknya. Ya, tapi kita diuji oleh Allah dengan orang-orang yang begitu. Dengan ujian ini Allah nak melihat bagaimana kita sebagai seorang Islam. Adakah kita sedia melebarkan kasih sayang ataupun kita akan bermusuh dengan mereka? Tuan-tuan, Nabi SAW bila ditanya tentang orang-orang ghuraba ini, Nabi menyebut humul mutahabbuna fillah min qabailin syatta wa biladin syatta yajtami'una ala zikrillah. Mereka itu ialah orang-orang yang berkasih sayang di jalan Allah, daripada kumpulan-kumpulan yang berbagai-bagai, daripada negara yang berbagai-bagai.
Mereka itu berhimpun bersama-sama menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah tuan-tuan, bila kita dah masuk kumpulan ghuraba ini, marilah kita memandang manusia yang beriman teman kita, yang kita nak ambil manfaat daripadanya, yang sakit sebagai pesakit, yang menentang sebagai pesakit-pesakit yang perlukan kepada rawatan kita. Kita kena anggap mereka ini tuan-tuan ialah orang-orang yang kerja malam. Orang kerja malam duduk rumah setinggan, kan papan rumah setinggan kan meresik bila musim panas tuan-tuan, meresik. Dia pula kerja malam, tidur tak sedar diri. Tiba-tiba pukul 3 petang ketika matahari tengah terik tu, rumah dia terbakar. Kita tengok asap, ya Allah, api membara. Kita kejut dia, bro, bangun bro, rumah terbakar, aku kerja malam dah. Janganlah dengki kat aku, kadang-kadang dia sepak kita. Kita nampak asap, kita nampak api, tetapi dia tak nampak sebab dia sedang tidur. Begitulah gambarannya kumpulan-kumpulan manusia yang menyerang, yang menentang gerakan Islam hari ini. Mereka ini adalah orang-orang yang tidur. Kita kena beranggapan begitu. Kalau tidak, kita akan bermusuh dengan mereka. Samalah seperti kita beratur dekat tol. Ya, punya panjang beratur sikit-sikit, pakai pula kereta manual pula tu, bengkak kaki tekan clutch. Tiba-tiba lagi 3-4 kereta nak bayar tol, ada satu kereta daripada jauh, potong semua, bayar terus jalan. Marah kita. Memang kita akan marah, tetapi kita disuruh untuk mempersiapkan diri, positifkan fikiran. Orang tu agaknya tengah sakit perut tu, mesti baru balik daripada Negeri Sembilan tu. Ini mesti orang Selangor pergi kenduri kat Negeri Sembilan, makan lomak cili api. Sian dia, tak apalah, you go first lah. Kita lega. Tapi kalau kita memaki hamun dia, kita sendiri akan susah. Sebab itu tuan-tuan, ahli gerakan Islam ialah ahli yang berbaik-baik dengan semua orang. Yang kita bencinya ialah sikap mereka, tetapi orangnya tetap kawan kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang Islam itu semuanya bersaudara. Ketika mereka susah, bantulah mereka. Ketika mereka sakit, cepat-cepatlah ziarah mereka. Ketika mereka meninggal, usunglah jenazah mereka sampai ke liang kubur. Kita kena tunjukkan persahabatan kita dengan mereka. Kerana ini sifat ghuraba di akhir zaman. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, dan mereka ini, Nabi sebut sifat mereka ialah, mereka ini nanti bila sampai di dalam syurga, mereka akan mencapai satu kedudukan yang mana kedudukan itu tak dapat dicapai oleh para syuhada. Ya, kumpulan ghuraba ini tuan-tuan, bila mereka sampai di akhirat nanti, kumpulan-kumpulan syuhada ini tengok, ya Allah, kami ni syuhada ni darah belum kering lagi ni. Mengapa kami tak dapat kedudukan yang istimewa macam orang tu? Itu siapa tu? Lalu Allah Ta'ala berkata, itu ialah ghuraba di akhir zaman. Ketika orang membuat kerosakan, mereka membaikinya. Ketika orang meninggalkan agama, mereka mendekati agama. Itulah ghuraba. Jadi dalam hadis ini tuan-tuan, ya, mereka sendiri rasa, ya, rasa macam jealous jugalah melihat bagaimana mereka ini, ghuraba ini mendapat kedudukan yang sangat tinggi di akhirat nanti. Innallaha ibadan. Nabi kata apa? Sesungguhnya bagi Allah itu ada beberapa orang hamba-hamba. Laisu bi anbiya, mereka itu bukan anbiya. Walas syuhada, dan mereka itu bukan syuhada. Yaghbituhum an-nabiyyun wa syuhada birqurbihim wa maq'adihim minallahi azza wa jalla yaumal qiyamah. Mereka bukan nabi, kata Rasulullah. Mereka bukan syuhada, tetapi para nabi dan juga para syuhada merasa jealous, cemburu melihat bagaimana rapatnya mereka ini dengan Allah di dalam surga nanti. Ya. Lalu mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun menjawab, kumpulan itu ialah kumpulan yang, ya, yang kita sebut sebagai kumpulan ghuraba. Mereka itu yatahabbuna bi ruhillahi azza wa jalla. Yaj'alullahu wujuhahum nura. Yaj'alu lahum manabira qaddamir rahmani ta'ala. Yabza'un nas wala yabza'un wa yakhafun nas wala yakhafun. Mereka itu
wajah mereka berseri-seri di hadapan Allah. Mereka ini, kata Rasulullah, di dunia dulu, ketika manusia takut, mereka tidak takut. Ketika manusia lari, mereka tidak pernah lari. Mereka tetap sabit di atas perjuangan. Jadi apa lagi tuan-tuan? Ya, kita hidup atas dunia ni sekejap aja. Ya, saya yakin tak lama dah kita ni. Ramai yang dah senja, dah maghrib mengampai kat sini dah. Itu. Tadi diceritakan, rakan saya cerita tadi, ada beberapa orang Kristian yang berjuang bersama dengan tentera-tentera bebas, Jaisul Hur di Suria. Mereka Kristian, tapi bersama dengan pihak kebenaran, lawan tentera Al-Assad. Ya, ketika ditembak dekat-dekat nak mati itu, sempat dia mengucap 2 kalimah syahadah. Tak sempat semayang apa pun. Kristian ucap 2 kalimah syahadah ketika dia dah nazak. Allah, roh dia terbang masuk surga, tuan-tuan. Ini aja yang kita nak. Adapun atas dunia ni sekejap aja. Marilah kita warnai kehidupan kita dengan kehidupan jihad fi sabilillah, sehingga kita dimahkotakan oleh Allah sebagai ghuraba, yang Nabi sebut fatuba lil ghuraba. Ya, tuan-tuan, ketika Muaz bin Jabal nazak, Muaz bin Jabal ni sahabat Rasulullah yang karib, sehingga Nabi kata apa? Afqahu ummati Muaz bin Jabal. Umat aku yang paling faqih sekali ialah Muaz bin Jabal. Rapat dengan Nabi. Nabi sayang dia, dia sayang Nabi. Tapi ketika dia sedang nazak, dia menangis teresak-esak. Sahabat berkata, apa lagi yang kau nak nangis ni? Engkau ialah orang kesayangan Rasulullah. Apa kata Muaz? Aku menangis kerana sayang sangat nak tinggalkan dunia ni. Hei, peliknya, sahabat Nabi sayang nak tinggalkan dunia. Apa yang kau sayang sangatkan itu? Dia berkata, ada 3 perkara kalau aku meninggal dunia, 3 perkara ini tak dapat lagi aku nak buat. Sedangkan 3 perkara ini aku sangat sayang padanya. Apa dia? Perkara yang pertama, yang aku sayang sangat, yang aku akan kehilangannya ialah aku seronok sangat bila waktu subuh pagi-pagi yang sejuk itu, aku berjalan di waktu yang sejuk dan gelap, mengharungi kegelapan malam, pergi ke masjid Allah untuk tunaikan solat subuh berjemaah. Yang ini aku sayang sangat. Yang kedua, keseronokan duduk dalam majlis ilmu, melihat wajah-wajah para ulama, mendengar nasihat-nasihat mereka, ini seronok sangat kepada aku. Aku akan kehilangan benda ni. Dan yang ketiga, keseronokan mengharungi kepanasan di tengah hari, duduk di atas pelana kuda yang keras, pergi berjuang menegakkan agama Allah. Itu yang dia tangisi, tuan-tuan. Itu keseronokan dia. Cuba kita tanya diri kita. Kita dah sampai ke peringkat itu? Seronoklah ketika jalan kaki tu kan, kena tembak dengan air gas tu. Itu yang seronoknya. Ketika aku ditukarkan ke lahan datu, duduk dekat orang asli tu, ya Allah, itu yang seronoknya. Ketika aku tidur di atas simen bersama dengan pijat-pijat, itu yang seronoknya. Sampai dah ke belum? Muaz bin Jabal menangisi kehilangan 3 nikmat ini. Jadi mari kita muhasabah diri kita. InsyaAllah, mari kita lihat apa sumbangan yang kita telah buat kepada agama kita. Jangan kita tanya apa agama boleh beri pada kita. Kita tanya apa yang kita boleh beri kepada agama ini. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, jam dah pukul 9. Tuan-tuan pun ada banyak kerja lagi, saya tahu. Saya pun ada sikit kerja lagi yang nak diselesaikan. Jadi kita tangguh dulu majlis kita. Nanti kita sambung lagi dalam program yang lain untuk melihat pula banyak perkara-perkara yang dipesankan oleh Tok Guru kita ni dalam kitab Muqawimat Nafsiyah Al-Islamiyah ini, insyaAllah. Ya. Jadi itu saja. Yang baik yang tuan-tuan dengar tadi datang dari Allah, yang tak baik daripada saya. Jangan lupa untuk terus bersama dengan saya di 100.9 FM, pilihan tepat, 7.30 malam hingga 7.45 malam dalam rancangan tafsir Al-Quran di Selangor FM. Sekarang ini kita sampai kepada siri yang ke 1435. Surah
Al-An'am ayat 158. Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.